Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Taala akan dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita baru cuti minggu ni kan, seminggu ini cuti. Alhamdulillah kita dapat mulakan balik kelas kita dan insya-Allah sambung terus sampai ke tahun depan insya-Allah. Baik, tapi banyak orang cuti lagi. Cuti kan? Sekolah sambung cuti lagi. Okey, baik. Yelah. Okey, kelas tak bayar. Kelas bayar, rasa rugi kat tinggal lah. Baik. Hari itu kita ambil ayat yang ke-236. Itu masih lagi berkaitan tajuk hal ihwal kekeluargaan dalam Islam. Yang mana ia sambungan macam kita sebut itu daripada ayat yang ke 177. Start dari situlah kita Allah Ta'ala mula masuk berkenaan dengan masalah terangkan kepada kita perincian perkara-perkara kebaikan bagi umat Islam ini. Start dari situlah masuk. Kita bincangkan itu bermula dengan tajuk kisos, kemudian tajuk wasiat. Nanti wasiat datang balik. Jadi wasiat, kemudian tajuk puasa, kemudian tajuk berkenaan dengan makan harta batil tak boleh, kemudian berkenaan dengan tajuk bulan, kemudian tajuk jihad, kemudian tajuk berkenaan dengan tajuk haji. Kemudian yang lepas haji tu hujung sikit ada panduan Allah berkenaan akhlak. Kemudian barulah kita masuk berkenaan dengan hal ihwal kekeluargaan dalam Islam. Kalau dalam fiqh muamalat ni berkenaan hal ihwal peribadilah, hal ihwal kekeluargaan, yang mana bincangkan berkenaan dengan masalah nafkah, cerai, masalah penyusuan, kita bincangkan itu. Dan yang terakhir kita ambil adalah berkenaan dengan masalah akad nikah. Akad nikah, di mana kalau ni kata Allah Ta'ala nyatakan la junaha alaikum in talaqtumun nisaa man tamasuhunna aw tafridahunna fariidah. Mana tak salah ke atas kamu jika kamu menceraikan seorang wanita yang selama yang tidak lagi kamu sentuh mereka. Tak sentuh lagi, mana bagi akad nikah kemudian ceraikan. Macam berlaku di kes hari tu yang ada seorang budak tu dia buat akad nikah, kemudian dia perempuan pula pergi sebar dalam internet, masuk khabar, masuk berita lagi kisah tersebut. Biasa, itu halal, tak ada masalah. Kalau dia kata dia nak ni kan, ya jadi ataupun ceraikan, ataupun kamu tak lagi letakkan untuk mereka ni sebarang ketentuan berkenaan dengan berapa mahar. Maka dalam tajuk ini, konsep ini, kita kata para ulama bercanggah pendapat apakah ayat ini tunjuk pada siapa. Ada yang kata bahawa ini kena kepada setiap wanita yang diceraikan. Dia jadi macam sagu hati perceraian. Bukan sama macam alimoni orang putih, Mak Saleh kata Mak Saleh tu pelik tak, kena tanggung sampai wanita tersebut. Dia nak macam nak tiru Islam sikit. Islam letak 3 bulan je. Mana sebelum ni kan dalam tembok edah, betul, suami tu kena tanggung tempat tinggal, makanan. Dalam tempoh edah boleh rujuk. Edah tak boleh rujuk, tak boleh. Kerana konsep diorang tu pelik sikit. Pasal dalam Kristian sebenarnya cerai tak boleh. Tidak ada cerai. Itu yang kenapa Raja England dahulu berpindah mazhab daripada Katolik kepada Protestan. Sebab dia nak kahwin lain, nak cerai bini dia daripada Spain, dia kahwin ada bapak dia suruh kahwin, dia kahwin lah. Dia nak kahwin baru tak boleh. Jadi dia ada mistress. Mistress tak apa, kahwin banyak tak boleh. Itu pelik lagi. Kahwin banyak tak boleh, mistress tak apa, cerai pun tak boleh. Kalau cerai kahwin lain, mana itu adalah perzinaan. So konsep ni menyebabkan diorang pening kepala. So bila Protestan datang, Protestan kata boleh cerai. Jadi Katolik tak boleh bercerai, maka dikira sebagai kahwin lain perzinaan, ataupun cerai untuk kahwin lain. Cerai untuk kahwin. Pasal contoh macam kata kalau ada tak suka, dia menyampah tengok kan. Dalam Islam kita tak disuruh untuk kekal macam tu, nanti jadi gila. Gila betul. Kita benda ni masalah hati, kita suka atau tidak. Ini kerja Allah Ta'ala. Ada kadang-kadang tu nampak tak handsome pun, kita kata apa tengok kat budak lelaki ni. Ini yang kadang-kadang timbul kan. Kadang-kadang benda tu Allah Ta'ala yang letakkan sayang tadi.
sebenarnya. Kalau nak tarik pun dia tarik juga. Jadi bila kadang-kadang bila dah tak nampak sayang, nak suruh tinggal lagi macam mana? Ni masalah timbul. Jadi katakanlah dah nak bercerai. Kalau dalam Kristian tak bercerai. Sebab kenapa bila orang buat undang-undang cerai, dia pening kepala. Dia jadi kes alimoni tu sampai bila-bila. Sampai kan ada pelakon dia bunuh diri. Sebab tak sanggup nak tanggung bini kan. Selagi bini tak kahwin, dia kena tanggung apa hal kan. Juta pula tu. Expenses, kehidupan dan sebagainya, gila panggil. Dia macam tak tahu lah nak tak bagi kahwin baru ke. Wallahualam. Tapi mistress tak apa. Ni diorang terpaksa halalkan mistress. Kekasih gelap, secret lover tak apa. Anda kata yang halal tak boleh. Ini benda pelik. Tapi anyway, bila diorang buat macam tu. Jadi dalam Islam, kalau katakanlah kita apa orang tu bercerai dengan ini, soalan dia ada sagu hati diberikan tadi kepada siapa. Jadi dalam tajuk ni ada yang kata, pendapat pertama kata semua wanita diceraikan dapat sagu hati. Pendapat pertama, okey. Dan apa ini adalah pendapat dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, dan dia salah satu pendapat mazhab Syafi'i. Okey. Dan ada di kalangan mereka ni yang jadikan dia pendapat baru Imam Syafi'i di Mesir, bukannya di Baghdad. Okey. Pendapat kedua kata hanya wajib untuk wanita yang diceraikan sebelum daripada sentuh. Dan juga dia telah ditetapkan berapa mahar dia, tapi tak sentuh lagi. Maka ketika tu maka dia kata memang boleh juga cerai, tapi ni masalah sagu hati tadi diberikan ke tidak. Okey. Dan apa Sa'id bin Jubair berkata ayat ini nasahkan oleh ayat surah Ahzab, dan juga surah Ahzab ada ayat apa dan ada dinasahkan oleh ayat surah Baqarah ni. Sebenarnya ayat lepas ni kita baca nanti akan beritahu yang ini. Pendapat kedua ni tak kena, pasal kalau dah ditetapkan berapa mahar, maka tak timbul tajuk lagi untuk kita bincangkan untuk sagu hati, pasal memang half daripada mahar tersebut dia dah akan dapat. Okey. Pendapat ketiga tak, dia kata sagu hati ni dapat pada wanita yang di akad nikah tak ditetapkan berapa mahar, tapi dia tetap apa kat situ yang dikatakan disuruh supaya mereka berikan. Cuma kat dia pendapat dia kata kerana wanita tadi kosong. Contoh kalau dah sentuh, mahar confirm dapat. Kecuali kalau kita kata itu lelaki tersebut dia boleh buktikan ataupun dia buat aduan tentang kecacatan pada wanita tersebut, maka dia boleh ambil balik semua sekali apa mahar dia bagi dan sebagainya, boleh balik kalau sekiranya ada cacat. Contoh macam perempuan tu gila ke kan, dia biasa tak ada senyum, diam je, keluarga dia tak cakap gila pun. Kadang-kadang ada orang dengar ini tu pasal apa? Pasal ada orang dia lepas dia kahwin, dia tak gila dah, dia gila sebelum kahwin je. Wallahualam. Tak, ni kadang sakit jiwa. Betul, ada kata macam tu. Jadi ada kadang family tu dia sorokkan keaiban anak dia, gila ke dan sebagainya. Maka benda macam tu, kalau dia kata lepas kahwin, kalau dia dah bagi tahu awal-awal anak saya ni gila, nak kahwin juga, tak kira pakcik nak kahwin juga, dan tak boleh mahar, takkan boleh ambil lah. Dengan kata dia tak tahu perempuan tu gila, dah angkat nikah sebagainya, betul, hatta dah tidur, dah sentuh dah, maka dalam keadaan sebut mahar tadi boleh take balik, ambil balik. Pasal dia tak tahu keaiban, macam kita beli barang lah, beli barang, benda tu bocor ke, dia tak bagi tahu kan, ataupun cacat, dia tak bagi tahu, maka di situ ada sikit horor dia panggil, ada apa macam penipuan di situ, maka automatik dia akan batalkan, pulangkan balik, jual beli. Dalam masalah mahar perkahwinan macam tu juga. Jadi kalau anda kata sekiranya wanita tadi sempurna, elok dan sebagainya, tak ada cuma lelaki tu kata nak ceraikan lepas akad nikah dan sentuh, cerai, maksud dia kalau dia kata dah disentuh, automatik mahar sepenuhnya. Kalau tak disebut, maka ikut mahar setempat. Kalau 8,000, 8,000 lah, 7,000, 7,000 lah, ikut apa yang orang zaman dia ataupun kawasan dia biasa terima, ataupun dengan kadar dia macam terima berapa banyak, kena bagi penuh. Kalau dia kata tak sentuh lagi, ini masalah dia, kalau tak sentuh lagi dan tak sebut, maka dia seolah macam kena cerai dan kosong kan, kosong, edah tak ada. Kalau dalam edah ada tanggungan kan, mahar tak disebut, so dia tak dapat separuh. Pasal ayat selepas ni akan sebut separuh. So dekat sini Allah suruh supaya apa, diberikan mereka ni sagu hati yang dia akad nikah. Tapi zaman kita sekarang tak ada akad nikah macam ni, akad nikah tanpa sebut mahar berapa. Biasa mahar tu lah punca pertama, nak jadi ke tak jadi. Kalau dia kata akad nikah tak sebut mahar, macam mana nak buat kan? Okay, tapi sebenarnya macam kita sebut kan,
memang sebenarnya apa dia punya kedudukan mahar tadi ataupun apa kita panggil apa dia punya tanggungan apa untuk perkahwinan tadi biasa disebut awal lagi. Sekarang ni macam setengah negeri Selangor tetapkan lebih apa dalam yang kurang apa 300 setengah ke 300 patut letakkan dia orang RM20 tunai. RM20 nak beli apa? Dah lah, bukan minta maaf cakap lah, kebanyakan duit tadi tu dia ambil oleh abah untuk program, untuk majlis kenduri. Jadi sekarang ni untuk perempuan tu patut dia dapat mahar tadi, bukan abah dia dapat. Dan kan abah nak buat kenduri. So normally duit belanja, hantar belanja tu dia bagi untuk kenduri sebenarnya. Tapi kadang abah dapat duit sampul balik, kadang banyak orang bagi sampul kan. Wallahualam. Tapi cerita dia apa, kalau ikutkan apa dari segi asasnya memang duit mahar tadi kenalah berpadanan lah. Paling kurang boleh beli perut nasi. Ya betul lah, kan nanti kosong je, kesian lah perempuan tu. Apa benda nak dibeli kan? Nak beli apa benda pun tak boleh. Berapa RM20? Makan KFC habis kan? Okey, baik. Ya, makan banyak lah. KFC satu dinner plate tak adalah habis. Okey, baik. Jadi tak perlu beli emas lah. tak, mahal tu terpulang pada wanita tadi. Dia patut dia dapat. Dia boleh beli apa-apa. Ya. Simpan saja. Ya, terpulang pada dia. Duit di mana dia mesti dapat. Dia mesti dapat hadiah untuk perkahwinan dia. Nanti kan dia letih penat dia. Kan? Nak kena jumpa lelaki setiap hari tu dia. Jadi dengan sebab itu dengan sebab itu dia kena dapat lah. Pasal untuk dia sebenarnya, bukan untuk keluarga. Tapi orang Arab macam kita punya ni sikit tau. Orang Arab lagi dahsyat. Macam kawan saya dulu, saya ingat dia dekat Yaman kan, dia akan kena mak saudara, pak saudara pun kena bagi sagawati. Serius. Sebab kena kahwin tu sebenarnya untuk perempuan tak banyak. Untuk family perempuan dia jadi banyak. Dan bukan memadai dengan mak bapak aje. Kalau mak bapak aje kata boleh juga kan, mak bapak dah tua tak makan banyak. Kan, tapi masalahnya pak saudara, mak saudara kepada budak perempuan tadi tu dia pun kena please juga. Kena juga bagi sagawati hadiah. Dia macam jadi adat tradisi yang tak boleh nak hilang. Kau balik kampung tu lah, dia pening kepala dah balik kampung. Kenapa? Setiap balik kampung nak kena entertain pak saudara, mak saudara. Yang sebenarnya pak saudara, mak saudara tak ada power pun. Cuma mungkin ketika nak pinang tu pak saudara, mak saudara lah jadi recommendation, patut ke tidak dan sebagainya. Kadang ada pak saudara, mak saudara melampau daripada mak bapak sendiri kan. Mak bapak okey je dia menyampah. Tak tahu apa. Relax kak. Akak marah kak. Relax kak. Okey. Macam ada cerita je. Okey. Baik. Jadi memang benda tu jadi asas. Sebenarnya memang kita tak nafikan penjagaan wanita tadi tu, protection from every angle ke atas diri dia, bukan bapa dia, adik-beradik dia, apa pak saudara, mak saudara. Memang betul. Concern penting. Tapi ambil faedah tu masalah sikit. Faham concern itu bagus. Mana concern keluarga tadi kan. So that lelaki tu pening kepala juga macam nak buat bukan-bukan, tengok dia punya protection daripada ni masalah wali penting. Kadang-kadang bila tak ada orang punya dia punya wali tak ada kan, orang lelaki tu cocok tolak kepala pun tak kisah. Sebab apa? Sebab tak tengok wali dia. Iya. Okey, gila ada orang dia cari keluar apa perempuan tak ada orang bapak pasal letih nak layan mentua. Ada juga. Kan? Ada. Saya jumpa orang yang dicari, ada anak yatim tak dia kata. Nak kahwin anak yatim, masalah juga. Okey, ada orang yang apa dia okey, memang asasnya kena ada protection. Bahkan kalau dia kata anak yatim sekali pun protector untuk anak yatim tadi adalah kerajaan lah. Wanita yang tak ada siapa tempat nak bergantung dan sebagainya, bapak mati, mak mati, adik-beradik mati dan sebagainya, tak ada siapa nak jaga, dari kerajaan. Itu sebab kenapa ada je Jabatan Agama Islam untuk buat kerja ni, untuk jaga orang wanita yang tertindas, ibu tunggal dan sebagainya. Adapun masalah perceraian tak settle, ni banyak benda, banyak kes. 3-4 hari ni ada orang tanya kes berkenaan dengan tajuk yalah, kadang ya baik mentua ada, wallahualam lah. Ada orang dia okey je dengan mentua dia, ada orang dia tak boleh dengan mentua tu, jadi apa macam mana macam musuh, macam nak gaduh. Tapi lah ada kadang-kadang tu sampai mentua ipar pun campur hal ehwal keluarga dia pun masalah juga. Jadi kes sampai nak timbul perceraian lah. Kerana ni yang perempuan tu dia buat laporan polis sebab suami dia lempang dia depan pasal abang ipar masuk campur kan. Cakap dia kata abang campur dia saya. Lepas tu abang suami lempang dia dan benda tu jadi kes besar. Dia laporkan polis.
Dan bila sebenarnya kalau ikutkan menyakiti badan dan sebagainya, ikut taklid tu jatuh dah. Boleh dia bayar, terbukti dengan suami dia pukul, jatuh. Pasal ayat tu memang jatuh. Kalau sekiranya saya kan ayat dia taklid tu kan dilafazkan lepas akad nikah tu. Kat Malaysia buat siap-siap. Tapi ketika implementation kan untuk laksanakan, diorang ada masalah. Pasal mahkamah suruh lafazkan lain. Sebenarnya lafaz taklid ni sebenarnya tak perlukan kepada benda tersebut. Tak boleh lafaz dah, cukup dah. Dan tu dia valid dah. Pasal dia bayar saja, terbukti. Mahkamah akan tanya awak pukul ke tidak, soalan tu je. Bukan tanya benda lain. Betul tak pukul? Betul tak pukul? Itu soalan yang patut tanya. Dan wanita tadi mengadukan dan bayar saja RM10. 10. Bayar RM10. Pasal lelaki tu sebut macam tu dalam kertas dia. Dan dia bayar bagi pihak saya RM10. Jatuh talak syariat taklid. Talak khuluk dia kata. Talak khuluk. Mana khuluk dia tebus talak. Maksudnya dia tebus dengan RM10 je. Sebenarnya benda tu untuk jaga wanita. Kat Malaysia, kat Arab tak ada lafaz macam tu. Tak ada. Tapi dia kata Islam bukan atas niat. Dia pukul tu bukan atas niat. Atas niat tu masalah lain. Itu yang kita kata kena ni balik. Lepas tu macam perempuan tu kata, "Belang kau." Dia, dan tangan dia naik kerana suami. Okey, kalau yang masalahnya yang itu. Okey. Itu kalau anda kata lelaki tu boleh buktikan perempuan cakap itu. Itu kena argument tu mahkamah akan tanya. Kenapa terkeluar? Kan, kenapa awak terlempang? Dia baling kursi kat saya lempang dia. Okey dan okey logik lah. Maksud dia lelaki tu pertahankan diri dia, lempang bini dia. Okey. Tapi namun begitu macam sepatutnya lelaki lebih besar kan. Awak ni lebih tak tahu kecuali bini dia tinggi daripada dia. Tapi asalnya dia secara asalnya dia memang dah bagi person kan masalah gaduh dengan budak kecil. Kan budak kecil kan. Bapak kita patut apa? Ketuk budak tu, tak kan? Bukan kerja kita. It's not supposed to be like that. Kalau saya kat cubit dan sebagainya, okey logik. Tapi orang kata bahkan pukul muka dan sebagainya, Nabi larang. Pukul muka tak boleh. So anyway, konsep dia memang mahkamah akan tanya kenapa terlafaz tadi. Itu kena konteks tu kena timbul juga. Tapi suami tak boleh kata isi nusyuz hanya kerana mempersoalkan apa dia buat. Contoh macam suami itu tadi balik lambat, bini tu bising-bising, suami tu pukul, lempang. Dia tanya apa pasal abang balik lambat. Dia kata aku adik kau. Dia kata itu kan pada bini dia. Lepas tu bini dia tanya lagi dan dia geram, dia lempang. Tak boleh. Itu kalau saya jadi hakim, saya tak logik. Mana isteri tu kalau dia kata bising, larilah. Kan awak duduk pergi rumah kunci lari. Kan pandai lari kan. Tadi balik lewat pandai. Kenapa tak reti nak larikan diri? Kan? Faham tak? So jadi dia kena take pasal dia lelaki diberikan kuasa cerai. Sebab itu awak kena lari dulu. Bukannya awak tunggu situ. Kau confront buat apa? Kan tercekik bini tu tak pasal-pasal. Okay. Anyway, maksud dia kalau ada apa penyakitan pada tubuh badan yang disebut dalam taklid tu, memang dia boleh. Nafkah tak bagi. Kat Malaysia kadang-kadang ada setengah tempat lah. Saya tengok seorang perempuan tu ditinggal 6 tahun suami tak bagi nafkah. Gila ke? Kan dia cukup dengan 4 bulan je. Bukan tak mampu dan cerita kena buktikan. Ni masalah tak nak bagi nafkah ni, dia lari kahwin baru. Ni gila apa? Tak mampu sini, lari mampu sana. Ini masalah. Ini saya jumpa 6 tahun Kak. 6 tahun kes macam ni. 6 tahun suami tak balik rumah dan sebagainya. Gila apa? Kan? Satu lagi benda lain kena faham juga. Bila dah kahwin baru, bukannya maksud bini yang lama tak ni kena tunggu datang juga. Tak berlaku ada konsep sebut wanita tadi boleh ada hak. Tak ada lelaki tak timbulkan cerita bahawa bini baru kena jaga lebih. Ini saya jaga 30 tahun. Yang ni baru 3 hari. So kena jaga yang ni lama. Tak ada. Macam tu cara dia. So konsep masalah tak mampu tu kena confirm balik apa tak mampu tadi. Faham tak? Tak mampu tadi kita faham. Tapi belah mana tak mampu dia? Memang tak mampu tadi wanita tadi berhak minta fasakh. Contoh macam katakan wanita tadi tak dapat makan, suami dia tak tanggung, atau suami masuk penjara, dia boleh minta fasakh. Tak disuruh dia dalam Islam kena bersetia duduk dekat tepi penjara tu, bang tunggu saya bang kan. Tak ada. Islam benarkan untuk diminta fasakh. Bahkan dalam mahkamah dan sebagainya, kalau suami tu ada penjenayah dan sebagainya, boleh ambil. Macam ada orang tanya baru ni masalah suami dia Syiah, macam mana? Suami dia Syiah, lepas dah anak 5-6 orang. Saya kata
Macam mana kau tak sedar suami kau Syiah? Dah berapa tahun kahwin kan? Kan? Apa, takkanlah tiba-tiba tak sedar. Time semayang macam mana? Lepas apa tak lepas dah 10 tahun kahwin, anak dah 5 baru sedar suami tu Syiah. Isteri tu tak ada yang Masalah dia pun sama tak semayang kot. Allah alam lah. Tu tajuk lain. So persoalan tu kena tanya balik, apa hal tak tahu. Tapi sebenarnya kan macam kes zaman sekarang kan, banyak wanita yang mengadu suami tak semayang dan sebagainya. Dalam Islam ada hak untuk minta fasakh. Itu panggil fasakh, dia panggil fasakh tadi. Yang kita bincang sekarang masalah lafaz ta'liq yang dilafazkan oleh lelaki tadi lepas akad nikah di Malaysia ada. Di Thailand tak payah. Di tanah Arab tak payah. Dia sebut. Pasal dia sini tahu. Implementation tadi berdasar pada keadaan. Kalau dia kata ikutkan sebenar, benda tadi untuk jaga hak wanita. So perempuan lain kali kalau anak kita kahwin dan sebagainya, ketika tengah lafazkan tadi jangan dia hi gelak-gelak suka hati sebab kahwin. Dengar apa orang cakap. Kan saya kadang saya ada orang nikah kan. Lepas tu tengah ada lelaki nak melafazkan, saya perempuan tengah hi kat belakang. Saya pun kata, dengar. Saya kata, so dia dengar. Dengar. Okey, dengar. Dah suruh dengar. Pasal tak dengar ni, dia kan tak tahu apa hak dia. Nanti dalam 15 tahun dia kata Islam gagal mempertahankan hak wanita. Padahal dia tak reti. Orang suruh bagi tahu, dia tak dengar. Jadi dia ada konsep dia sekarang. Jadi dalam tajuk masalah cerai khulu' ni, lelaki tadi pukul bini dan sebagainya, dia wanita tadi buktikan suami dia pukul, buat laporan polis dan sebagainya, tengok gambar kan, buat laporan kedoktoran dan sebagainya, dan lepas tu boleh. Memang kena logik lah. Kalau dia kata suami tak mau pergi pasar raya pun minta cerai pun ada kan. Ceraikan saya, kenapa tak mau pergi pasar raya? Itu emo lah. Tak ada siapa. Benda-benda macam ni kita kena bezakan. Masalah yang betul tadi mahkamah akan tengok. Tapi banyak kadang-kadang kes benda macam ni, tahulah macam mana cakap. Kesian jugalah wanita tadi kan, bila ipar campur dan sebagainya, kehidupan keluarga dia yang tak sepatut jadilah. Sedorang pun bukannya budak-budak sangat. Sampai jadi kes itu menyuarakan hak tadi tak salah. Cuma wanita tadi silap dalam konteks tadi, dia kena gunakan wali dia pula. Wali dia untuk interfere, masuk wali dia pula, cakap bagi pihak dia. Jangan dia cakap sendiri. Kalau cakap sendiri masalah. Jadi kes macam yang jadi kes sekarang ni, sepatutnya berhenti tajuk itu je kan, tajuk pukul kan. Dia dah bincang banyak benda dah, panjang lebar. Sebelah sekali kakak pada budak perempuan ni SMS isteri saya kata kenapa cerai pada tangan lelaki. Dia melirik cerai kat tangan lelaki, kenapa, mana dalil kata lelaki lebih sabar bagi wanita. Namun dia start macam tu. Dia startnya ngarut lah. Itu sebab saya ingat dalam Mahkamah Syariah Malaysia ni, bila kes macam ni jadi, perempuan kalau dia kata dia tak diwakili oleh oleh peguam, hakim halau balik macam tu je. Saya ingatkan benda ni tak senonoh lah perangai hakim, halau orang kan, halau balik, suruh bawa peguam. Tapi lepas saya dengar cara diorang berhujah, kata tumpu satu benda je, tajuk itu je, jangan pergi tempat lain. Dia pergi lalut ke situ. Tadi hakim kata balik, jangan datang balik kecuali bawa peguam. Pasal tanpa peguam tadi akan cakap melirik. Dan jadi kes benda tu daripada tajuk kes pukul dah melalut benda lain. Yang ketika tu suami tu kata dia isi nusyus sebab keluar pergi balai polis. Tak, dia pukul dulu. Bagi saya salah dia dah. Dia pukul dulu, bini tu pergi balai polis, tak salah. Kan dia mengancam dia punya keselamatan, dia keluar dari rumah, tak salah. Suami tu mengancam dia, lari tak apa. Faham tak? Konsep jadi macam juga macam kes macam suami tak bayar nafkah ke, ataupun suami masuk penjara ke, suami dengan dadah ke, isteri boleh minta fasakh. Yang tak ada dalam Islam dia kata kena setia, dapat payung emas ke, payung perak ke, tak ada, bohong. Kan? Dalam Islam tak ajar yang tu. Mana anda ada hak. Faham? Tapi janganlah sampai kes masalah coklat salah beli. Cuma beli coklat Cadbury dan sebagainya bagi kan, minta cerai tu masalah jugalah. Okey, gaduh kes coklat je. Berdosa tak Ustaz? Suami kahwin dua. Lepas itu suami duduk dengan isteri nombor dua. Isteri nombor satu nak cerai tapi dia tak mau cerai. Tapi dia tak pernah balik. Salah lah. Kau memang salah. Pasal tu sebab saya kata macam seorang lelaki yang kahwin dua, dia kena ingat bini dia bukannya setakat perlukan duit. Saya bagi belanja tak, nafkah dua sekali. Dalam taklik tu tulis dua sekali.
Dia dua, pasal bukan nafkah ni je, nafkah dua-dua sekali. So ada nafkah batin atau zahir. Maksud nafkah batin macam layanan, kan? Sakit demam, you pergilah sendiri ke hospital. Kan I bagi you kereta. Tak, salah. Pergi tengok mana apa emosi dan sebagainya. Kira mana ada dalam Islam yang tu. Masalah mungkin tak tahulah, saya muncul saya jadi peguam syar'i. Kalau jadi peguam syar'i masalah orang. Masalahnya kan, orang the wife, the husband nak cerai, tapi yang isteri nombor satu tu tak mau. Tapi dia tak import. Jadi dari segi Okay, ini masalah dosa tak ni? Kenapa? Okay, suami tak nak cerai ke suami nak cerai? suami nak cerai, tapi yang nombor satu tu Yang suami cerai, suami pun bodoh. Cerai je lah, kau cerai kau tangan kau. Masalah dia, kalau dia kata kau zalimi orangnya tu, dia berdosa. Pasal lelaki tu bangang. Entah mak cakap, pasal dia menyusahkan diri dengan beban yang tak sepatutnya ada. Kalau dia kata dia tak balik, dia kenapa dia gantung perempuan macam tu? Sebab dia ada tuntutan tu, bila lelaki ni tak nak ceraikan, Ustaz, sebab bila kita pergi mahkamah, wanita akan tuntut hak-hak dia. Tak kisahlah. Benda betul sebab jadi be a man. Kalau nama jantan, Dia tak mampu. masalah sekarang macam ni. Kalau dia kata wanita tadi memang ada bukti dia bayar barang dan sebagainya, ya, dia boleh tuntut. Kalau dia kata dia tak ada macam tu, macam mana nak tuntut? Kan logik juga bila orang kata berkenaan dengan nafkah apa, harta sepencarian kan, wanita tu kena buktikan juga dia kerja lah. Mana dia tiba-tiba duduk kat rumah kan, duduk rumah pergi berhias pakai bedak-bedak SK2 sebagainya, tiba-tiba saya nak dapat separuh harta suami saya. Mana boleh? Dia ada tuntutan juga. Kalau dia kerja, suami kerja, memang logik. Sebab kenapa dalam kes ini, saya ingat dulu ada kes apa nama, ada orang tu kes masalah kereta ke apa, rumah, ada orang ambil apa dia punya harta kan. Jadi bil pembayaran dia tu jadi bukti, bawa ke mahkamah mana pun dia menang. Saya yang bayar bulan-bulan, kenapa saya tak dapat? Contohnya tu kan. Sebab kenapa simpan resit? Apa tak boleh pula? Kalau zaman sekarang kan bayar online, kan boleh simpan dalam file je, thumb drive. Kan? Tak ada masalah sebenarnya. Logiknya sikit kak. Yang penting macam tu. Jadi masalah tuntutan. Tapi lelaki tadi, perbuatan dia meletakkan isteri tergantung macam tu salah. Kan? Betul, pasal dalam Islam kata imsakum bima'rufin, pegang dengan baik, dengan elok, au tasrihu bi ihsan, ataupun lepas dengan baik. Dia bukan digantung macam tu. Kan, apa atas status. Dia kadang ada orang tu dia malu, takut. Ada masalah lah. Pasal dalam Islam kena belajar. ada suami tapi suami tak mati. Counselling, kena counselling sikit. Ya, masalah dua banyak juga isteri apa sahabat-sahabat Nabi SAW yang mati dan janda. Tak boleh itu. Dia kata dia bukan tajuk macam tu. Kadang-kadang dia kata dengan keadaan tadi membebankan dua pihak. Dia pun masalah, bersuami tak suami, keluar rumah macam mana dan sebagainya, tanggungan. Yang nombor dua tu pun masalah. Tak boleh nak nasihat pun takut kena lempang. Illallah wa syarikallah. Jadi berdosa saya. Salah, dosa. Dia dua-dua benda. Masalah nafkah tu bukan satu je. Macam bapak neglect, bagi anak makan tak bagi dia belajar. Salah kan? Macam tu lah cara dia. Dia bagi anak dia makan, melantak. Ambil kau. Semua benda dia bagi, hiburan dia bagi, belajar tak bagi. Tak ajar kenal Tuhan. Dosa lah. Macam tu juga yang wanita tadi menjadi beban dosa suami tadi buat benda. Ngarut je. Gimana tahu? Okey. Baik, jadi okey. Ada disambung ayat baru Jadi itu tajuk berkenaan dengan ini. Jadi sebenarnya ayat tersebut yang datang tu 236 tu dia ada asas dia untuk wanita yang diceraikan tanpa sentuh, tanpa ditetapkan berapa mahar. Tapi benda ni mungkin zaman kita tak berlaku. Kecuali ada jadi kes orang tu pergi akad nikahkan orang depan orang ramai tanpa sebut mahar. Maka sebelum disentuh isteri tersebut memang kena mahar tu akan ditetapkan sebelum berlakulah hubungan dan sebagainya. Adapun secara asalnya memang nak nikah tadi tu mahar tadi bukan syarat. Dia syarat dia ada tapi boleh disebut dengan sekecil benda atau sesama benda. Macam Nabi SAW pernah nikahkan sahabat, seorang sahabat, wanita tu datang jumpa Nabi, dia kata aku serahkan dia kepada engkau. Nabi tengok atas bawah, Nabi beralihkan muka. Ini yang para ulama kata tengok atas bawah untuk kahwin tak apa. Kalau tengok atas bawah untuk tak kahwin tak boleh. Tak pergi tenung tak boleh. Okey. Jadi Nabi tengok atas bawah, Nabi alihkan muka. Lepas bila Nabi alihkan muka, seorang sahabat nampak Nabi diam. Dia kata Rasulullah kahwinkan dengan aku. Pasal wanita datang serahkan hak diri dia kepada Nabi. Nabi nak buat apa? Nabi nak kahwin ke? Nabi nak kahwinkan orang ke? Silakan. Itu maksud dia. Seorang sahabat tu kata ya Rasulullah, kau tak nak ni kahwinkan dengan aku. Nabi kata kau ada apa? Kita ada kain ni. Kalau kau ada kain tu kau bagi dia, kau pakai apa? Nabi kata. Kemudian Nabi kata dengan dia, pergi balik.
Carilah bahasa cari tak jumpa apa. Betul tak kan lafaz Nabi iltamis walau khataman min hadid. Carilah walau satu sebentuk cincin dari besi sekalipun. Cari cincin besi pun tak ada. Lepas tu Nabi kata, apa kau ada di Quran? Dia kata aku ada surah sekian. So lepas tu Nabi kata pergilah, dia kata aku nikah kamu berdua dengan apa yang aku nikah kamu berdua dengan apa yang kau ada daripada Quran. Ajarkan dia. So Nabi suruh dia ajar Quran untuk sebagai mahar perkahwinan dia. Macam kisah Musa AS kan, dia punya tu adalah bekerja dengan pak mentua dia, uruskan kebun air dan sebagainya, ladang ternakan. Itu untuk tempoh 8 tahun minta. So, ini menjadi kadang-kadang benda tu bukan hanya duit, mungkin manfaat. Mungkin manfaat, mungkin pengajaran dan sebagainya. Tapi ialah macam dia kata sebutan benda tersebut mungkin berlaku awal, mungkin tak berlaku. Mungkin nikahkan saja kemudian baru disebut. Faham Okey. Hari ni kita masuk ayat 237. Hantaran mahar tak ada kan? Hantaran tu termasuk mahar sebenarnya. Yang 13 ribu. Ya, itu nilai wanita berkenaan. Jadi dah ada anak Ustaz. Dia sebut hangus. Hangus maksud dia tak boleh pulang balik. Dia hangus kat bapak mertua. Pasal dia buat belanja buat kahwin sebenarnya. Tapi kalau dia kata benda berkenaan, katakanlah aib timbul, pulang balik semua sekali. Nak tak anak perempuan kan. Dia orang ni pun pandai lah kan pergi belajar ni. Dia argue pula dengan mak dia. Hantaran tu untuk saya. Lepas tu saya kata, kenduri keluar duit siapa? Itu tanggungjawab mak ayah. Tak payah. Tak, itu kenduri sebenarnya tanggungjawab suami dia. Ya, bukan bapak. Apa sama bapak kena buat lah? Tu saya nak statement tu. Pasal benda ni kan Nabi kata pada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kan dia kahwin. Abdurrahman bin Auf. Kan dia kahwin. Kemudian Nabi kata Mahyam. Nabi nampak tangan dia ada kesan merah. Dia kata ya. Lepas tu kan Nabi kata lafaz dia Auli mula bisyah kan. Nabi kata janda ke anak dara. Nabi tanya soalan pada dia kan. In the end Nabi tanya dengan dia, Nabi kata kan majlis, dia tak buat majlis. So Nabi kata dengan dia Aulim wala bisyah. Buatlah walimah sekalipun dengan seekor kambing. Nabi lafazkan kepada siapa? Tak lafaz pada wali perempuan tersebut. Nabi lafaz pada siapa? Pada dia yang berkahwin. Nabi tak lafaz pada bapa perempuan tersebut. So maksud perempuan tak dapat apa-apa? Memanglah. Dan suami dia tak buat dekat bahagian sebelah suami Ustaz. Tak kisah siapa, itu tak tajuk lain. Masalah sekarang ni maksud dia, faham tak? Walimah itu ditanggung oleh lelaki tersebut. Pasal Nabi tanya pada Abdurrahman bin Auf, Nabi tak tanya pada orang lain. When Nabi ask him, Nabi tak kata pada bapak perempuan tu, apa hal kau tak buat? Tak, Nabi kata pada siapa? Pengantin itu sendiri. Okey Ustaz. Sekarang ni lelaki tu bagi hantaran kan? Lepas tu dia cakap dengan mak perempuan ni, okey tak apa, hantaran tu kenduri tu dekat majlis saya. So maknanya belah perempuan, kalau kau nak buat kau paling pandai kau lah. Oh ni ya. So sebelah perempuan tak buat lah. Tak buat tak apa. Join je lah dia. Join boleh. Alhamdulillah. Tak ada masalah sebenarnya. Tak, pasal benda tu, pasal asal pertama lafaz hadis Nabi tu. Kena tak? Lafaz hadis Nabi tu kepada siapa yang dilafazkan? Balik pada asal kepada si pengantin lelaki tersebut. Nabi tak tanya pun perempuan kau kahwin siapa? Mana wali dia? Kau rasa kau tak buat? Nabi tak kata macam tu. Nabi kata pada lelaki berkenaan. Lafaz hadis berkenaan ya, dia macam ni. Buat kerakyaan bagus kan, bagi tahu orang anak kita kahwin bagus. Tapi bukan masalah wajib. Kalau tak ada sudahlah. Karaoke benda? Sebab anak-anak sekarang pun pandai. Ya memang dah. Kalau belah perempuan buat ramai Ustaz, Macam mana? Tanggunglah. Tak kisahlah. boleh kasih limit. Limit tak limit. Tapi dia dah start limit. Dia kata sebelah pihak perempuan berapa orang nak datang. 10 meja untuk perempuan. Dah ramai lebih dari 10 meja. Tak, itu lawak dia satu benda lain. Lawak yang bestnya, tak bukan. Itu yang dia kata meja VIP. Tak, meja memang ni. Ini kahwin jenis apa ni? Dia kahwin dua jenis. Kahwin satu jenis. Okay, yang saya biasa tengok, yang rombongan perempuan datang untuk meja VIP tu. Kita kira berapa orang kita siapkan meja. Lepas tu yang lain-lain datang tu pakai beratur lah, ikut lain biasa. Itu cerita dia. Kalau lebih daripada tu, yang kita sediakan banyak ni. Lain datang tak ada hal. Ini itulah yang itulah keluarga saya, keluarga yang saya kenal, dia akan kata meja banyak sekian-sekian untuk keluarga.
20 orang kita sediakan bagi dia, tak payah bangun pergi ambil lauk sendiri. Kalau lebih daripada jumlah tersebut, pergi sendiri, beratur lah. Dia tak ada macam, awak siapa? Mana ada orang tanya tengah-tengah hari kahwin tu. Awak ikut rombongan siapa? Mana ada? Kecuali kalau dia buat kat hotel. Kalau buat, kalau itu kalau buat kat hotel. Hotel dia limited, 500 guest dan sebagainya, tak lebih. Kalau dia kata jenis yang taman perumahan punya, tak ada hal. Pasal tuan rumah pun tak ada nak tahan siapa datang. Betul tak? Kan datang kan? Orang lintas-lintas salah rumah pun, ini rumah sekian ke? Bukan. Kan? Salah makan pun ada. Macam biasa buat tak tahu. Salah rumah. Okey, tak ada lah. tak kisah. Okey. Contoh dah kisah ni kan. Okey, ya, Abdurrahman bin Auf. Ni kisah dia Abdurrahman bin Auf. Hadis nombor 3781. Muslim 1427. So lafaz hadis berkenaan diarahkan oleh Nabi SAW kepada pengantin, bukannya kepada mak bapak perempuan atau mak bapak. Tak. Itu cerita dia. Bahkan benda tu paling seekor kambing sudahlah. Itu je. Tak? Dia jangan banyak sangat pun tak apa. Membazir banyak pun tak elok juga. Itu cerita dia. Faham tak? Tapi anyway, macam kisah tadi, kalau makan dekat hotel punya tu, ya betul, akan limited. 500 orang je guest kan. Itu berapa orang je untuk keluarga perempuan. Sekian banyak saja. Apa RSVP? RSVP. Kadang-kadang tak pergi rumah kahwin, kes tu je. Kadang-kadang banyak sangat tak apa nak protokol, malah nak pergi. Ada kes ni tu juga. Jadi konsep dia sebenarnya tak ada limit. Biasa orang kita kan suka bagi makan habis. Apa benda ada bagi makan pada orang. Yang tu lebih baik daripada style yang terkurung tu. Pakai dewan buffet, okey lah. Kalau pakai dewan, limited berapa meja, ada masalah sikit. Buffet pun dia orang kira berapa kepala. Saya tahu, bagi je lebih. Biasa kan orang tu kan lebihkan sikit. Anak kita perempuan. Iyalah, tapi berapa orang sangat. Orang lelaki yang buat benda tu. Kan pergi je. Pergi je, pelik kan. Siapa tu gatal tak siap kan, kita bagi tahu. Pasal dia kena raikan tetamu tadi. Dia dah meletakkan syarat kepada kita. Alah, kalau anda kata buat buffet biasa kak, maksud dia yang dia tanya macam tu, sebenarnya meja VIP je. Meja biasa tak ada kacau sebenarnya. Kalau dia buat hotel, ada masalah. Hotel memang sikit, limited. Tutup pulang. Kita pun tak nak menyampah kita. Ini tu buat dekat rumah kita. Apa makan biasa je. Doa selamat sudah. Macam style-style tu kan. Buat makan, orang panggil jiran-jiran kat rumah je. Tak payah susah. Makan je kuih. Kalau tak pun buat macam apa, style macam ada orang buat kan sekarang, dia tukar. Tak makan tengah hari, minum petang. Kalau asar, ada buat macam tu. Asar sekian. Jadi lelaki lah nak sambut tetamu. Biasa perempuan buat besar. Sebab dia orang ni kan kira tuan rumah. Lepas tu yang bila sambut menantu tu biasa orang buat kecil je. Tapi jangan tak buat langsung, nanti mengajuk. Bukan majuk. Bukanlah. Jiran-jiran kita tekan, asal anak yang kahwin dia je. Ajak makan je. Tapi tu dia kata, ajak makan. Tak biasa. Alah, buat benda je, makan keropok ke, kan. Biskut kering ke. Tak kisahlah. Tak, itu berdasar pada kemampuan kita. Apa masalah dia? Tak semestinya benda tu besar. So anyway, konsep dia apa salah hari tadi tu? Hantaran tu. Okey. Tadi memang tak ni. Dia serasanya duit hantaran tadi tak semestinya buat apa-apa. Tapi biasanya orang kita dah jadi tradisi. Tradisi kita, duit hantaran tadi dijadikan untuk apa? Buat belanja kenduri perkahwinan. Kalau dia kata tak ada ni pun, sebenarnya kalau boleh memang tak merugikan siapa. Cuma lah macam satu taman, saya ingat kan, ada 400 rumah, nak jemput semua boleh, taklah. Jadi tengok apa benda makan makanan kita, nak murah ke nak mahal tu je. Kalau makan masak kampung, macam setengah kampung kan, kawan saya dekat Pahang, dia buat ni je, masak ikan keli ke, masak lemak, itu je. Tak timbul tajuk sangat. Jangan terlampau memilih, jangan sibuk orang kata apa. Makan ringkas pun tak apa kadang. Orang lagi puas, asyik makan nasi minyak je pun orang pun jemu juga. Kan tak? So konsep bagi terpulang pada kita. Tapi first thing first, kita jangan fikir orang kata apa. Itu je, supaya tak memberatkan diri. Dan bahkan Nabi kata dalam hadis yang sama, berkata apa? Aku wa atqiya ummati, dan orang bertakwa umatku, bari minat takalluf, bersih daripada menyusahkan diri. Aku dan orang bertakwa umatku bersih daripada perbuatan menyusahkan diri. Mana not a burden upon you, kenapa nak tanggung? Itu je. Zaman sekarang ni mengarut kan, apa, ada loan khas untuk kahwin.
Apa hal gila ke? Kan anak ada 10 orang dia kan tak boleh bayar lagi. Ngarut. Nonsense. Mana ini kedua pihak lah. Bagi pihak lelaki sekian, janganlah terlampau murah sangat. Bagi pihak perempuan pula janganlah terlampau menekan sangat. Tu je cerita dia. Nyusahkan orang tu lepas kahwin buat apa? Kali saya kata okey, tanggungjawab lelaki lah. Tanggung pada musuh. Di dalam kes katakan lelaki tu dah tahu tanggungjawab dia. Kita okey, saya bayar mas kahwin tu okeylah, RM2 tu dia bayar. Hantaran tu dia kata, saya nak buat duri tu kat kampung saya, lelaki lah. Serentak dengan saya. So dia tak bagi hantaran tu. Dia kata okey, katakan belanja tu RM8,000 lah. Tak, bukan tu sebab kenapa tajuk tadi. Tajuk jangan samakan majlis kahwin dengan hantaran. Sebab tu keluarga lelaki tadi, wanita tadi tetap boleh tetapkan berapa hantaran dia nak. Dia tak kata tak semesti buat benda tu sebagai apa. Kerajaan dah katakan selama RM40 lah katakan. 300. Itu di atas kertas untuk itu, tapi di bawah daripada mahar tu hantaran berapa tulis. Pasal apa anda kata dispute di antara mereka, duit hantaran tu akan dipotong. Contoh macam kes yang kita bincang sekarang ni kan, masalah hantaran tadi, contoh macam apa, katakanlah pernikahan tak jadi ataupun nikah kemudian diceraikan, automatik lepas tu, maka automatik kat situ apa saja diberikan sebagai hadiah atau sekian termasuk dalam benda tersebut. Ataupun contoh macam lelaki tu dah sentuh sebagainya, maka benda tu tetap berjalan. Dia bukan kira sebagai atas berapa ringgit tunai tu. Mahar itu termasuk dengan hadiah sekali, beringan, even cincin berapa harga pun ditulis kat situ. Setakat saya tengok dah dekat borang tu dia letakkan klaus. Bawah daripada mahar, bawah tu ada. Tak, kalau dekat itu bergantung pada ni, juru nikah. Dia tanya berapa. Normally memang tanya. Sampai ada, saya ingat dulu ada seorang kakak saya nombor 5 ke apa, kahwin. Kemudian ni apa nama? Yang lebih ni jiran lebih-lebih. Mana dia? Duit. Kan letak dalam album kan? Tunjuk berapa. Benda tu masuk dalam borang. Walaupun kita kata tak sebut ni, latar borang ada. Sebab bila berlaku sebarang pertelingkahan dan sebagainya, bukan hanya duit mahar tu saja dikira, termasuk duit hantaran. Kalau tidak nanti kita kata macam ayat nanti kita baca nanti kan, hantaran dah dibagi. So kalau dia kata contoh macam Allah Ta'ala kata separuh kena pulang balik, boleh dapat balik. Soalan sekarang, maksud di separuh tadi apa? Yang mahal 300 1/2 je, 3,000 je dah. Itu kena faham. Maksud dia bukan konsep itu. Pasal duit hantaran bukan semestinya kenduri. Faham? Duit hantaran bukan semestinya kenduri. Pasal Nabi sendiri bila bagi mahal pada isteri dia, bukan sikit tau. 500 dirham contohnya, ni jumlah tadi. Satu dirham berapa ringgit? Tak tahu. Okey, ini Satu dinar 12 dirham. Mudah faham Kejap lah, kita convert kepada emas. Akak buat lawak dengan saya kenapa kak? Okay, pasal harga emas dia tahu. Okay, sekarang kita convertkan. Maksud dia pasal 1/4 dinar 3 dirham, rubuk dinar 3 dirham. Mana 1 dinar 12 dirham. Apa hanya jumlah lebih kurang. Okey, kalau kita kata Nabi beri pada isteri dia 500 dirham, kita nak tahu nilai dia bagi 12 untuk dapat apa? Dinar, betul? Okey. So dapat dengan 41.6 dinar. Okey. Kita nak tahu berapa dinar ni kali dengan 4.25 gram. 4.25 gram. Maka dapat berapa? Mana pula salah? Sekejap. Sekejap. 500. Dia pakai kalkulator pun salah agak. Okey, bahagi 12 untuk dapat tahu berapa jumlah dengan dinar. Okey. 41 kali dengan 4.25. Okey. Kali tu dengan apa sekarang ni? Harga emas. Satu apa? Alah, ngaku je. Apa? Memang tak pakai emas. Memang tak pakai.
150. Kita ambil 150. 133. Okey, abang kita 133. Okey, ambil 133 kali 133. Ni kan saya convert Okey, daripada dirham, dinar. Dinar tu berapa? Okey. Naibri lebih kurang dalam 23,550 ringgit. 23,552 ringgit. Iya, bukan sikit sebenarnya. Kalau kita minta antara banyak tak ada hal. Iyalah, tengok kemampuan dah pula orang. Kan ini masalah dia pula. Ya, nak ikut Nabi kan? Nabi SAW yang bukan miskin. Satu benda dengar Nabi tidak miskin. Senanglah Ustaz. Nabi tidak miskin. Nabi kaya. So layak Nabi bagi banyak tu. Tapi kalau bakal menantu kita kaya, kita minta. Iyalah, janganlah tekan sangat. Tengoklah keadaan juga. Akak pun, saya tak galakkan benda tu. Tapi memang tak ada limit. Maksud dia macam ni, mahar tak ada limit. Tapi membebankan bukan kan? Kadang-kadang kita kata tak logik juga bebankan. Dia berpadanan lah dengan dia. Kalau dia mampu banyak sekian, letak banyak sekian. Kalau mampu kurang tu, mampu tu. Kalau dia lebih, mampu lebih. Ni bukan untuk petunjuk pada orang. Tapi asas pertama duit tadi tu sebenarnya, kalau ikutkan tadi, balik pada keluarga ke bini tu. Dan terpulang pada keluarga wanita. Kenalah wali yang menentukan benda ni. Bukan wanita tu tentukan Wanita tu tak tentukan mahar dia berapa. Yang menentukan adalah wali. So konsep dekat situ kita kata masalah sagu hati ke dan sebagainya, terpulang. Secara asalnya macam tadi kan kita Nabi beri kepada ahli isteri lebih kurang dari 23,000 lebih, 20,000 lebih lebih kurang. Layaklah dengan kehidupan zaman tersebut. Nabi itu bukan orang miskin. Nabi kaya. Jadi layak dengan Nabi berikan banyak tu. Tapi Nabi tidak pernah, inilah pasal duit Nabi sentiasa masuk dan keluar. Tidak pernah duduk diam. Kita ni simpan kan, keluar. Tapi tajuk dia mahar lebih kurang macam tu. Dan 20,000, 19,000 lebih kurang. Memanglah banyak, tapi Nabi kaya. Saya ulang balik, Nabi seorang yang kaya, dia kan miskin. Nabi seorang yang kaya. Nabi seorang yang kaya. Mana bila perang 1/5 harta tu Nabi boleh pakai semua sekali kalau nak. 1/5 harta perang tu Nabi boleh dapat pada Nabi. Tapi Nabi SAW tidak pernah simpan untuk diri dia sendiri. Kan, mahar dia bagi. Tapi kemudian daripada tu, itu tajuk lain. Faham tak? Secara asasnya. Jadi okey, jadi masalah mahar dengan majlis abang kena bezakan. Majlis bukan semestinya daripada duit mahar tadi. Kalau bapak tu kata dia asal duit lain, duit lain lah. Kalau tidaklah. Kadang-kadang ada bapak tu dia habiskan duit lagi banyak daripada mahar yang diberikan. Kan dia buat kan, memang dia kata dia suka, happy, kawan dia ramai. Kan dia buat kemah sampai 7 kemah, 10 kemah dia buat. Kemah 10 kemah on the road kan. Jadi okey, kawan dia ramai. Dia terpulanglah dia nak buat. Mungkin mahal tadi semuanya setakat 7,000 je. Tapi dia buat program perkahwinan tadi dalam 20,000 dia habis. Dia happy macam tu. Macam mana? Habis secara asalnya kena ingat, benda tu tak boleh melampau lah. Melampau daripada atasan dia. Pasal Islam ni kita tak ajak orang tu melampau. Nabi suruh, bila sebut pada Abdul Rahman bin Auf, Nabi tengok dia kahwin, Nabi tanya dengan dia, suruh buat walimah. Mana dia yang patut isytiharkan dia kahwin. Dia yang bertanggungjawab isytiharkan kahwin. Atas keluarga tadi mungkin dalam penghantaran, ketika peraikan, orang datang rumah dia sebagainya, tu pulanglah dia buatlah ikut keadaan masing-masing. Kan macam tak perlu kita buat macam mesti ada sekian, mesti ada pelamin, tak payah. Pelamin saja mahal kan, 4,000. Oh, ada lebih? Serius? Saya 4,000 mahal dah. Ada lagi mahal? La ilaha. Bunga punya tu dah. Dia salah. Tu kan kita buang tadi. Kalau makan saja tak timbul tajuk. Makan saja. Makan saja. Saya rasa 3-4,000 cukup dah. Untuk pergi makan sekat dalam 500 orang kan. 3-4,000 tak cukup? 150 orang sudah. Lembu seko pun dah 2,000. Janganlah bagi lembu jangan beli lembu seko. Beli daging. Jangan. Saya tak, betul tak? Saya ada buat kenduri. Dia nak pakai lembu seko kan, sembelih kan. Jadi tukang masak tu kata kalau nak daging fresh seko lembu, tulang dia tak boleh kunyah semua. Pasal lembu tu dengan harga dia tadi tak dapat sama sekali. Daging dia sikit je. So jadi baik beli daging pack. Dengan kilo yang sama dapat banyak lagi sebenarnya. Itu konsep lah. Kalau tak dapat lembu, ambil ayam. Taklah ayam, telur ayam pun jadi. Ini tajuk dia. Dia jangan salah faham. Pasal tajuk dia bagi makan. Jemput orang. Jangan susahkan diri. Kalau dia kata orang tu keluar dari konteks tadi, dia masalah.
Kalau dia kata nak bagi makan orang, ni tak ada masalah. Tak ada masalah, dia boleh buat. Makan berapa orang sebagainya boleh dapat. Makan style yang tu yang masalah sikit. Yang style ada ni, ada package, ada sekian, kat situ ada masalah sikit. Yang kalau sekiranya makan biasa tak ada masalah. Boleh je. Jelas Baik. Lanjak separuh bahasan tajuk ni. Tak apa, tapi tak apalah pasal benda ni masalah. Ya. Tapi jangan ingat, jangan tekan menantu. Tekan menantu gila itu masalah. Kan? Dia nak berlaku dekat. Tahu. Dia kata kenduri sebelah dia. Suami saya sedih dia. Tak, kenduri sebelah dia betul. Tapi masalah hantaran tu tak boleh minta. You can Dalam tu dia nak untuk kenduri. tak boleh. Hantaran ni kita boleh minta tuntut hantaran. Itu kita. Dia punya kenduri dia. Tapi tadi Ustaz katakan hak Dek. anak tu kan. Ya, dengar sini. Kita perempuan. Dengar. Hak anak tadi bukan kita kata bapa tu boleh ambil berapa banyak bahagian untuk kita kata, tapi jangan kira sebagai bayaran besarkan anak tu. Betul. Itu tajuk dia. Jangan macam aku dah besarkan anak aku nak ambil free. Okay, bukan tajuk dia. Kalau kita kata macam sagwati, macam kita kata expense of macam contoh macam apa pakaian dia dan sebagainya. Semua sekali benda berkenaan logik untuk diminta. Keluarga tadi dia minta, bapa berhak. Bahkan kalau dia tak bapa tak bagi, orang sana tak nak pinang tak lepas. Masalahnya anak kita yang perempuan tu decide to give. Oh bukan, tak boleh. Itu semua ni itu pakatan rahsia di antara pengantin lelaki perempuan tu, tak boleh. Dia benda tadi terpulang pada wali. Dah pasal wali. Sekarang ni pasal dalam ayat berikut ni akan tajuk dia timbul. Sebab saya tak nak berdebat dengan sebelah lelaki. Saya nak berdebat dengan anak saya sendiri. Dengar ayat ni. Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ayat ini, ayat mulia ini, di antara yang menunjukkan kepada pengkhususan sagu hati. Sagu hati dengan apa yang tunjukkan pada ayat yang pertama, ayat yang 236 yang katakan kat sini kalau dah tetapkan berapa. Yang itu kalau ni cerai sebelum sentuh tapi tak tetapkan. Ini kalau dah tetapkan berapa, dia ada saja. Di mana dia mewajibkan pada ayat ini separuh mahar yang difardukan. Mana berapa yang ditetapkan? Dia kata 5,000, 6,000 ke berapa dan sebagainya. So separuh daripada itu akan boleh pulang balik kalau diceraikan wanita tadi sebelum sentuh. Maka Allah Ta'ala kata, maka separuh daripada itu dia lelaki tadi boleh tarik balik, boleh ambil balik. Okey. Mana apabila sekiranya menceraikan seorang suami, si suami tadi sebelum dia menyentuh isteri tersebut. Dan kerana sungguhnya dan jika sekiranya wa in kana samma wajibun akhar. Okey. Dan jika sekiranya dikata kalau sekiranya dekat situ ada terdapat sagawati yang lain, nescaya ayat ni akan ceritakan pasal ayat yang awal itu Allah tak suruh bagi sagawati. Yang sini dia cuma terangkan terus mahar itu akan dia apa? Kerat dua. Tak disebut pun kat situ berkenaan dengan apa? Sagawati yang lain. So sagawati tak timbul. Jadi ayat ni macam mengkhususkan lagi ayat 2, 3, 6. Yang ni kata pendapat ketiga tu betul. Maksud dia yang paling tepat pendapat ketiga. Bukan yang semua wanita yang diceraikan tu dapat sagawati. Sagawati ni bagi wanita yang diceraikan sebelum sentuh tanpa ditetapkan berapa mahar. Kalau ditetapkan mahar berapa, ayat ni dah ditetapkan bahawa separuh akan dapat pada wanita berkenaan. Automatik separuh. Okey. Tapi balik pada adalah separuh tu apa? Kalau sebut 300, bukan sebenarnya 300 dan mahar tu. Itu problem dia. Mahar kalau kata 4,000 dan 2,000. 2,150 lah. Hantaran tu masuk sekali. Dia bukan terasing. Kalau orang tu kata terasing, dia masalah kat sini. Kita kata ada timbul tajuk. Tulis dalam tu lah. Memang tak, benda tu akan tertulis lah. Memang dia ketika akad nikah, memang ditulis itu. Sebelum akad nikah, borang dekat situ tulis dah. Dan bahkan memang juru nikah tu akan cek apa benda barang dibagi. Pasal barang dispute lepas tu, kan, katakanlah okay, katakan berlaku akad nikah dibuat, kemudian cerai.
sebelum sentuh. Ikut Al-Quran ni separuh kena dah terima. Sekarang ni katakanlah tak tertulis. Tak tertulis tadi, lelaki masalah, perempuan masalah. Kalau tak tertulis, macam saya kata tadi, kes yang macam asal hantaran tu tak nak masuk kan. Okey. Kalau hantaran tak masuk dalam tu, katakanlah keluarga tadi, perempuan tadi tak dibayar oleh lelaki, dia tak boleh tuntut. Tapi katakanlah tak ditulis, duit dah serah. Nak tarik balik separuh, dia bukan 1,5 je tau katanya. Termasuk 3,000 atau 12,000. Kata 12,000, 6,000. Dia boleh tak ambil balik. Tapi kalau tak tulis, tak boleh. So sebarang dispute yang boleh berlaku, maka disekat sebenarnya. Dengan sebab itu jumlah mahar tu ditulis kat situ sekali. Sebab kalau dia kata, cuba kita balik asal. Akad nikah 300. Aku terima nikahnya dengan sekian 300 tunai kan. Okey. Tunai okey. Bila kita kata lafazkan tunai, maksud dia yang itu dah disebut mahar. Okey, ini mahar. Yang hantaran ni kalau tak masuk sekali, okey, kita kata tak tulis, lelaki tu tak bagi pun didiamkan. Lelaki pihak perempuan tak cakap apa pasal tak tulis. Okey. Katakanlah dah serah. Dah serah dah. Kemudian diceraikan wanita tadi sebelum daripada apa? Sebelum sentuh macam kes lah. Dalam ayat ni lelaki tu boleh ambil separuh. Soalan sekarang, kalau yang tulis ini saja, yang ni macam mana? Ini masalah dia. Terbalik akan isu, akan gaduh. Taubat akan gaduh, memang confirm akan gaduh. Yang ataupun terbaliknya, kalau contoh macam kes lelaki tadi kan. Katakanlah contoh macam ini mahar, kemudian ini hantaran. Katakanlah tak tulis juga. Contoh macam lain macam ketika mana katakanlah sebarang lelaki tersebut buat hubungan dengan perempuan tadi, kemudian dapati wanita tadi katakanlah ada kecacatan, gila ke dan sebagainya. Saya tak sebut benda lain, sebut gila. Okey. Sekarang ni kau nak minta balik mahar, yang tertulis hanya ini je. Yang ini je. Tak sepatutnya dia boleh dapat balik. Dia tak boleh hilang sebarang kerugian apa dia belanjakan. Lepas tu apa dia belanjakan untuk nikah wanita tadi, semua sekali masuk. Bukan hanya setakat mahar saja. Apa perbelanjaan lain, expense lain yang masuk sekali. Lebih lagi kalau kita kata benda tu adalah mahar, wang hantaran. Faham tak? Dia masuk sekali. So kalau tak tertulis, masalah. Cuba kata kita kata pakai kira ni je. So ni macam mana? Tak menafikan. Tapi kat situ kalau tak tulis, dan masalah lah. Dia akan apa? Akan dispute. Gaduh pula, bawa maki mahkamah, saman menyaman. Tak habis cerita nanti. Jadi dengan sebab itu kita kata penulisan berkaitan pengiraan dua-dua tadi. Macam ni cara lain. Macam katakanlah kita kata tadi kan. Besarkan jumlah. Kalau dia kata nakkan ni kan, besarkan jumlah dalam tulisan dekat atas mahar tadi kan. Mas kahwin tadi, dia bukan kira hantaran, masuk terus dalam tu. Letak 2,000 ke 3,000 ke, lepas tu yang lain boleh belanja. Kecil, besarkan pada mas kahwin. Mas kahwin. Dia pun wanita tadi duit tu mas kahwin betul nak dapat kat dia. Kalau betul nak kata besarkan 5,000, 20,000. Yang akad nikah, aku nikahkan dia dengan mas kahwinnya, kena sebut kat situ. Kalau betul nak bagi sekat terus langsung kan. Duit tadi. Kalau dia dah bagi dapat duit itu, pergi kat sana terus. Memang dia memang dia perjanjian dia lah. Dengan lelaki tadi mungkin nak minta tolong kan. Nak buat kenduri ni tak ada kan. Itu tajuk lain. Tapi secara asalnya, hantaran itu hantaran, mas kahwin itu mas kahwin. Tapi dalam perbelanjaan perkahwinan, dikira sekali. Kadang buat 300, besarkanlah sikit, 2,000 ke. Lagi nanti kita berlagak lah bulan ni nak mention macam tu. Habis tu macam mana? Sebab negeri Selangor dah 300. Dia kata 300 minimum. Bukannya maksimum. Minimum, itu minimum. Sebut banyak. Mana dapat contoh macam ada orang tu dia akad nikah, anak dia mas kahwin tu 2,000 tu anak dia dapat. Dia bagi anak dia. Lepas tu yang lain tu belanja hantaran. Itu hadiah belanja hantaran kan. Sagwati tadi, benda tadi bukan milik anak tersebut. Boleh balik pada dia, pada bapak tadi. Pasti dia menentukan. Kat sini kita baca. Baik. Dia kata lebih lagi dia kata dia telah digabungkan ayat ini dengan apa yang sebelumnya dari pengkhususan berkenaan dengan tajuk sagwati tu. So maksud dia ayat sebelum ni sebut sagwati. Sini tak sebut sagwati. So maksud dia kat sini sagwati yang sebenarnya berlaku pada wanita yang diceraikan sebelum sentuh tanpa sebarang ditetapkan mahar berapa. Kalau ditetapkan mahar berapa, ayat ni dah jaga. Kalau dia kata dia sentuh dah,
maka confirm dia akan dapat penuh. Wanita akan dapat mahar penuh. Ikut setempat. Kalau 7,000, 7,000. Kalau sekian ribu, berapa ribu ikut yang setempat. Baik. Dia kata dan Allah Ta'ala saja mengetahui. Ini apa? Dikata oleh Ibnu Katsir. Dan dia kata apa? Dia kata okey, kenapa? Tak, Ustaz, confuse aku dekat sini. Ustaz kata mahar kan. Kalau dia tulis semua, lepas tu kalau tak disentuh dapat separuh untuk Ustaz rasa. Betul. Kalau dah disentuh walaupun dia Penuh. 30-40 tahun tu, kenapa dia penuh? Bukan. Tak ada ambil dah. Tak ambil dah. Maksud dia maksud sini. Maksud dia sekian ni kalau dia dah kahwin, dia kahwin dengan wanita, akad nikah, dah tidur dah. Lepas tu sekian, dia kata saya nak ceraikan lah. Tanpa sebarang sebab, tanpa alasan kecacatan dan sebagainya, maka semua mahar tadi tak boleh dikutip langsung. Tak jadi hangus lah. Hangus. Kecuali dia kata perempuan ni gila ke, perempuan ni sekian ke, ada cacat apa ke, dekat situ baru timbul tajuk, dia boleh tuntut mahar dia balik. Ya. Kalau tidak, tak ada. Kalau lepas dia dah ni, habis. Hangus lah. Hangus. Lepas dia tidur wanita berkenaan, semua duit tadi mesti milik perempuan berkenaan. Kerana kata tak tidur, ni orang tak tidur. Pasal wanita yang diceraikan tanpa ditetapkan berapa mahar, tanpa disentuh oleh lelaki berkenaan, dia tak dapat apa. Kosong. Dekat sini Allah Ta'ala suruh bagi sagwati. Yang sekarang ni kalau dah ditetapkan berapa jumlah, dia assurance dia dapat confirm. Dekat situ separuh daripada apa yang ditetapkan dah dapat pada dia. Kalau disentuh dia oleh lelaki tadi, maksudnya dia memang dah ada hubungan, confirm habis semua sekali dapat. Hangus teruslah, tak ada bertinggal. Ya. Okey. Jadi dia kata kat sini, dia kata penggunaan perkataan faridah atau sedekah atau faridah mana ketetapan berapa mahar dan sebagainya tadi, ini adalah perkara yang disepakati dia dikata pada para ulama. Tiada percanggahan di antara mereka, kerana apabila dinamakan saja berapa jumlah mahar tadi, kemudian lelaki tersebut pisah dengan wanita tersebut, maka sebenarnya wajib untuk wanita tadi dapat separuh daripada mahar tersebut. Confirm. Tak ada siapa yang bercanggahan tentang tajuk ni. Okey? Okey. Dan melainkan ila anda salah satu ayahu yajibu wa ilmu biha. Okey, melainkan bahawa di sisi tiga mazhab Malik, Ahmad dan Abu Hanifah, dia kata wajib semua sedekah tadi bila bersendirian saja, duduk bersendirian. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia mestikan masalah masuk bersendirian tu, maksud dia duduk dalam bilik je, itulah automatik semua dapat. Ada kata tak hubungan buat. Masalah apa kata bila orang kata qabla an tamassuhunna, sebelum kamu sentuh mereka. Apa kamu sentuh tadi? Mereka bersepakat. Masalah bila sebut berapa? Okey, semua sekali kalau dia kata kena cerai sebelum sentuh, maka separuh dapat. Soalan sekali, apa kamu sentuh tadi? Adakah kamu sentuh tadi hubungan, atau maksud tadi duduk diam dalam bilik je? Walau 5 minit, walau berapa minit duduk diam dalam bilik je, adakah terus dah automatik? Okey. Di sisi tiga mazhab, itu mazhab Malik, Abu Hanifah dan juga Ahmad, wajib dapat semua sekali mahar apabila lelaki berkenaan bersendirian dengan wanita tersebut, dengan isteri dia. Sekalipun tak buat hubungan, even tu tak hubungan pun terus dapat. Dan ini pendapat pendapat mazhab Syafi'i pada yang qadim, kalau qadim Syafi'i ketika berada di Baghdad, dia hukum macam ni. Maksud dia bersendirian saja, sekalipun tak buat hubungan lagi, terus automatik semua sekali habis hangus. Dan dengan hukum inilah dihukum oleh Khulafa' Ar-Rasyidun. Okey, itu Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali, hukum macam tu juga. Okey, akan tapi diriwayatkan daripada oleh Imam Syafi'i daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey. Berkenaan dengan seorang lelaki, ditanya pada Ibnu Abbas berkenaan seorang lelaki yang berkahwin dengan seorang wanita, lalu dia bersendirian dengan wanita tersebut tapi dia tak sentuh wanita tadi. Kemudian diceraikan. Okey, maka dekat situ disebut oleh Ibnu Abbas, maka tidak dapat untuk wanita tadi kecuali separuh saja. Pasal dia masuk dalam ayat ni. Masuk lam tamassuhunna. Masa tu maksud dia apa? Maksud sentuh ke maksud buat tak hubungan? Kalau dia kata sekarang ni kalau dia kata maksud kalau dia kata bersendirian saja pun, adakah dikira sebagai mas?
Jadi apa pendapat yang Qadim Imam Syafi'i dan juga 3 pendapat yang lain kata bersendirian saja automatik wanita tu dapat semua sekali. Pendapat Imam Syafi'i yang kedua, iaitu yang qaul jadid dia, dan berdasar pada Ibn Abbas punya fatwa bahawa kalau dia bersendirian wanita tadi tapi tak sentuh, tak berhubungan, maka kalau diceraikan wanita tadi, maka tidak ada untuk wanita tersebut kecuali separuh saja daripada mahar, lain kena pulang balik. Faham? Okey. Kerana firman Allah Taala dalam surah dalam Quran ni, Allah Taala nyatakan wa in talaqtumuhunna, dan jika kamu ceraikan mereka min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu sentuh mereka, wa qad faratum lahunna fariidah, sebelum kamu tetapkan dan kamu telah tetapkan untuk mereka mahar, fanisfu ma faradtum, maka separuh daripada apa yang kamu tetapkan. Berkata Imam Syafi'i dengan pendapat ini, dan dia adalah zahir kitab. Zahir kitab maksud dia hubunganlah, maksud dia kena persetubuhan barulah mendapat jadi kes dia. Kalau dia kata maksud dia kalau berduaan saja tak timbul lagi. Berduaan saja, pasal tajuk dia masih ada kaitan dia. Dalam 3 mazhab tadi, berdua-duaan saja terus hangus semua sekali. Malah jadi tak berdua-duaan belum lagi, dia kata. Belum lagi menjadikan untuk mereka dapat wanita dia dapat semua sekali. Dan Allah Taala nyatakan illa an ya'funa, melainkan mereka memaafkan. Itu an-nisa, wanita-wanita tadi, daripada apa yang wajib wanita tu lepaskan. Okey, daripada apa yang wajib kata dia ke atas lelaki tadi, daripada separuh. Dia kata tak nak, tak apalah, tak payah, separuh pun tak, saya tak nak ambil, dia kata. Maka tak wajib ke atasnya suatu benda pun, tak dapat apa benda lah kalau dilepaskan. Berkata Ibn Abbas, melainkan kalau si wanita tadi, wanita yang telah berkahwin, yang biarkan hak dia. Dia cakap pasal dia wanita yang dah berkahwin saja dilepaskan hak. Pasal lepas berikutnya kata apa? Au ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah, atau memaafkan, melepaskan orang yang di tangannya akad nikah. Itu wali. So dekat sini 2. Illa ya'funa au ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah. Kecuali mereka memaafkan dia kata maksud dia tidak jadi Ibn Abbas kata ayat ni untuk wanita yang dah berkahwin kan, yang janda. Bila dia kata tak apalah, dengan lelaki tu akad nikah, betul ceraikan, betul sepatutnya dapat separuh. Jadi dia kata tak apalah, dilepaskan sendiri. Okey, tak apa, dia kata. Jadi pendapat ni diriwayatkan daripada Syuraih, Sa'id bin Musayyab, Ikrimah, Mujahid dan Qatadah dan lain. Okey. Dan ayat yang selepasnya au ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah, ataupun memaafkan, let go orang yang di tangannya akad nikah. Berkata Ibn Abi Hatim, disebut daripada Ibn Lahiyah, dia kata haddatsani Amr bin Shu'aib, dia cerita padaku Amr bin Shu'aib daripada bapak dia, daripada datuk dia, daripada Nabi SAW. Qala, baginda bersabda, waliya uqdatun nikah az-zauj. Wali uqdatun nikah az-zauj, so dia wali akad nikah tadi. Wali akad nikah tadi. Okey, yang maksud dia bapak bapak perempuan tu, okey. Wali mar'ah. Dia kata wali mar'ah, maksud dia dimaafkan, maka tak apa. Dia sebenarnya ada yang mengatakan pendapat yang awal tadi, dia kata lelaki tu kata ambil semualah, tak apa. Dia kata tak, bila sini kalau wanita tu punya pihak yang kata tak apa. Tapi siapa akad nikah tadi? Wali tu di tangan dia akad nikah. Itu bapa pada wanita tadi. So untuk membolehkan untuk lepaskan mahar, permulaan ketika pernikahan hanya wali je. Tapi kan dia kata wali kata tak dia tak boleh lah. Sebab yang kes tadi mahar hantaran tadi tu, dia bukan wanita tu yang tetapkan untuk diri dia, kecuali dia ni janda. Kalau janda dia boleh tetapkan untuk diri sendiri banyak mana dia nak dan sebagainya. Atau dia kata tak payah pun tak apa, itu hak dia. Tapi kan dia kata ketika dia masih ada wali, maka wali dia menetapkan berapa sepatutnya nikah tadi, bukannya dia sendiri. Faham? Pasal wanita tadi tak mengurus pernikahan tu diri dia sendiri, bukan bapa dia, wali dia yang akan uruskan. Maka wanita tak boleh paksa diri dia untuk nikahkan. Faham? Okey. Kalau bukan bapa dia, kerajaan lah. Kalau bukan kerajaan. Okey. Kemudian meriwayatkan Ibn Abi Hatim daripada Syuraih, beliau berkata, aku telah bertanya kepadaku Ali bin Abi Talib mengenai orang yang di tangannya akad nikah. Maka aku kata kepada dia wali mar'ah. Ada kata wali mar'ah, dia kata wali wanita tersebut. Berkata Ali, tidak, bahkan ia adalah suami itu sendiri. Mana tangan dia akad nikah di tangan dia, dimaafkan, tak apa, biar perempuan tu ambil. Mana either pihak ini atau pihak ini. Ini pendapat kedua. Jadi apa dinukilkan daripada Sa'id Musayyab, daripada Sa'id bin Jubair,
dan Sa'id bin Jubair dan Mujahid dan Sya'bi dan lain bahawa dia adalah suami berkenaan. Okey, berkata Ibnu Katsir, ini adalah pendapat baru daripada dua pendapat Imam Syafi'i. Dan ini mazhab Abu Hanifah dan juga pengikut Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan dipilih pendapat ni oleh Ibnu Jarir. Dan pengambilan pendapat ini adalah bahawa orang yang di tangannya akad nikah tadi secara hakiki adalah suami tersebut. Yang kepada bapa suami wanita tersebut, dia adalah apa? Wakil. Faham tak? Pasal yang bernikah adalah wanita tadi, tapi yang menjalankan itu bapa. Tapi kalau yang betul-betul di tangan dia nikah tadi adalah suami tu. Ini pendapatnya, dia kata. Maka kerana di tangannya lah akad nikah dengan wanita tersebut. Sama ada pegang ataupun lepaskan ataupun hentikan perkahwinan pun pada tangan dia. Wali tadi untuk perantara bagi pelaksanaan saja. Okey. So bagaimana kalau tidak harus untuk wali sebagaimana tidak harus untuk wali untuk menghadiahkan sesuatu pun daripada harta yang diberikan kepada dia untuk pada orang lain. Demikian juga mahar. Kalau benda wali, kalau yang kita jaga harta, contoh kita jadi penjaga budak, penjaga harta bagikan anak kita. Harta anak kita tadi kita boleh bagi suka hati pada orang lain, betul tak? Kita penjaga wali macam tu juga harta mahar tadi tak boleh kita bagikan suka hati kepada orang lain sebenarnya. Sebab kenapa? Macam orang Melayu kita asingkan, kenapa pun dia kata hantaran lain, mahal lain, supaya mudah nak kerja. Kalau tidak, masuk sekali pening kepala. Okey, baik. Dan Allah nyatakan wa an ta'fu aqrabul taqwa, dan kamu maafkan lebih baik bagi takwa. Maksud dia idea pihak wanita tadi lepaskan, tak usah ambil, kata tak nak lah. Ataupun lelaki tu pun tak apa, ambil lah semua. Pasal yang separuh itu dah wajib. Separuh tu dah wajib, confirm tak boleh lari dah. Cuma masalah separuh lagi tu, sama ada separuh tu dipulangkan balik, itu dari pihak wanita, ataupun lelaki tu, pihak lelaki tu lepaskan semua sekali bagi pada wanita tadi. Allah Ta'ala kata wa an ta'fu aqrabul taqwa, dan kamu maafkan, lepaskan lebih dekat pada takwa. Berkata Ibn Jarir At-Tabari, dia kata berkata sebahagian mereka para mufassirin, ditujukan ayat ini kepada lelaki dan juga wanita. Mana wanita, kamu lelaki, kamu maafkan lebih baik, let go. Mana wanita pun tak ambil pun tak apa, pasal dia tak rugi apa benda. Yang perempuan lelaki pun macam tu juga, kalau dilepas pun tak apa. Dia tu lebih berdekat pada takwa. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata lebih baik, lebih dekat di antara kedua-duanya tadi adalah untuk memaafkan, mana lepaskan, let go, bagi je, ambil, tak ada masalah. Dia kalau banyak 10,000 tu rasa rugi juga Demikian dikatakan daripada Asy-Sya'bi dan selainnya. Berkata Mujahid dan Dhahak dan lain, kelebihan di sini adalah memaafkan wanita tadi daripada bahagian dia. Wanita tadi pasal dia lebih baik dia tak ambil, dia kata. Ataupun menyempurnakan lelaki tersebut, cukupkan sempurna sekali untuk dia. Mana situlah kelebihan dekat situ. So siapa-siapa either one, ada pihak, kalau dua-dua tolak masalah juga. Awak ambil, tak apalah, pulanglah balik, saya bagi semua pada awak. Yang dia kata tak apalah, awak pun ambil lah semua sekali. Masalah juga kan? Saya dah tak ambil Jadi itu Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala sebut apa? Wala tansaul fadla bainakum, dengan kamu lupakan kelebihan, keutamaan antara kamu. Ini benda paling asas untuk supaya tak bergaduh dan sebagainya kan. Bahkan untuk suami isteri bercerai dengan baik, tajuk ini yang kena pegang. Mana setiap kali si suami tadi fikirkan isteri tadi kan, dia kena fikir kebaikan apa pada isteri tadi. Jadi isteri tadi pun bila nak marah suami dia, fikir kebaikan apa suami dia. So that benda tadi akan hilangkan rasa marah, dan last kali tidak adalah timbul, semua akan beralah. Dia kan kata semua pihak fikir dia, orang tu lesser daripada dia, rendah daripada dia, tak masalah. Dua-dua pihak akan bergaduh. Yang tu tak nak bagi, yang ini tak nak, serah. Sebab bila okey. Dan sebab itu dia kata, Allah Ta'ala nyatakan wala tansawul fadla bainakum. Berkata Sa'id, dia katakan ini ihsan, mana belas ihsan antara kamu. Okey. Dan berkata Dhahak, Qatadah dan Suddi, al-ma'ruf, kebaikan. Yakni, dan kamu kamu abaikan ia di antara kamu. So dia be a better person. Be a better person, serahkan, tak ada masalah. Jangan sekali-kali kita jadi macam tamak untuk benda tersebut.
Okey, dan kali bin Abi Mardawih daripada Ali bin Abi Talib bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun adud ya'addul mu'min 'ala ma fi yadayhi wa yansal fadla. Dia kata akan datang satu zaman adud, maksudnya orang ni akan kedekut sangat, keras sangat, dia kata berkenaan dengan pegangan harta. Ya'addul mu'mina 'ala ma fi yadayhi, maka akan menggenggam seorang mukmin itu apa di tangan dia, wa yansal fadla, dan lupakan kelebihan. Mana kelebihan untuk melepaskan, memaafkan, kan, let go, belajar let go. Yang itu tak ada, dia kata. Wa qala Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu lupakan kelebihan di antara kamu. Mana orang tu punya kelebihan, kebaikan, buat. Jangan kita lupakan benda tersebut, kan. Dan syirarun yubayi'una kulla muttar, mana orang jahat yang akan membai'ah setiap yang orang terdesak. Mana orang yang paksa, terdesak ikut aku, follow aku, dia minta bai'ah, janji daripada orang yang terdesak. Dan Nabi SAW telah melarang daripada jual beli orang yang terdesak. Rasulullah SAW larang daripada jual beli. Kan kita desak orang supaya beli barang. Orang terdesak ni kan dia desperate, kita paksa dia beli barang. Contoh macam orang banjir ni kan, kita paksa dia beli beras. Beli beras ke, ataupun tempel stiker ke, okay, dan sebagainya. Mana paksa apa-apa saja untuk orang tu, kan dia terdesak, kita paksa dia beli. Paksa dia beri, tak boleh. Okay? Nabi SAW larang. Kan juga daripada bai'ul gharar, jual beli yang ada penipuan, ada kekeliruan kat situ. Okay? Fa in kana indaka khairun fa'ud bihi ala akhi. Kalau di sisi kau ni ada kebaikan, maka kembalikanlah ia kepada saudara kau. Wala tazidhu halakan ila halaki. Jangan kamu tambah pada saudara kamu kebinasaan di atas kebinasaan dia. Mana dia susah, kau tambah susah lagi. Fa innal muslima akhu muslim. Kerana orang yang muslim ni adalah saudara muslim yang lain. La yahzunuhu wala yahrimuhu. Dia takkan menyedihkan saudara dia yang lain, dan takkan apa, menyekat saudara dia yang lain. Don't ever stop anybody daripada muslim yang lain, ataupun jangan sedihkan dia. So ini lafaz hadis Nabi SAW yang disebut dalam hadis ni Imam Ahmad dan Abu Daud. Ahmad dan Abu Daud. Jadi dengan sebab itu kita kata setiap kali mana dia nak pulangkan balik benda berkenaan, Allah Ta'ala kata ingat kelebihan antara kamu. Faham? So tak apa, let go. Mana belah perempuan berlapang dada, lelaki pun berlapang dada. It's okay. Mana berduit tu bukan rezeki kita kesemuanya. Faham tak? Macam kau ceraikan dia, kau bagi separuh, tak payah. Lepaskan. Terbab kahwin ni, jangan cari duit kat kahwin. Cari duit dekat kahwin ni, jangan buat. Jelas? Jelas baik. Kita berhenti kat sini. Nanti kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah. Alhamdulillah anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yep. Adakah hadis yang mengatakan kalau lelaki tu kata dia nak jadi wali, dia tak ada ayah, jadi anak lelaki tu boleh jadi wali pada adik perempuan kan? Terus? Jadi si ibu tu kata abang tak boleh, adik yang berdua tu jadi wali, sebab dia kata satu, abang tak solat, dua, abang tengah buat maksiat. So kau tak boleh jadi wali adik kau juga. Masalah kelayakan wali yang setara yang setara. Contoh macam adik-beradik sesama sendiri, yang tua atau yang muda, kelayakan tadi berdasar pada takwa dan juga iman lah. Bukanlah timbul tapi membuka aib dan sebagainya untuk tapi ini antara ibu ya boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kadang kata ada yang lebih tua, itu macam atuk, dahulukan atuk. Janganlah adik-beradik ambil dulu, biar atuk dulu pegang. Tak ada atuk, adik tu adik-beradik dan sebagainya. Lepas itu dia tak boleh terus balik lompat kepada dia. Ada bapak saudara. Ada bapak saudara datuk dulukan. Dia dahulukan datuk dulu. Ya. Orang tu lebih besar kan, lebih tua. Kalau dia kata bapak, takkan budak tu lagi tua dia bapak saudara. Ada juga. Orang tu dia bapak saudara dia. Lupa. ada orang. Bapak saudara dia dua kan. Jadi masalah umur main peranan lah. Kalau dia kata yang mengawal masalah pernikahan tadi tu orang yang muda dan sebagainya, masalah. Kan umur muda ni kan cepat. Kan terasa sikit je kan. Terus kahwin. Kan masalah. Kan dia terasa sikit orang kata apa. Orang tua dia. Ya, saya. Tinggal takwa betul. Ini masalah dia dalam mazhab, lebih baik dalam mazhab Syafi'i, wali fasik tak sah. Memang ada. Ya, pasal dia balik pada asal. Bila Nabi kata dia kata la nikah illa bil wali mursyid.
wali mursyid adalah lafaz hadis datang macam tu, maka dengan sebab itu dalam mazhab Syafi'i dia nakkan syarat-syarat tadi. Maksud dia tak adalah jadi ulama terus. Maksud dia tidak buat dosa besar, tidak berterusan dosa kecil, tak buat benda merosakkan maruah. Itu je. Bukan mesti jadi macam jadi hafal Quran, jadi wali, tak boleh kan. Maknanya yang pernah buat kerja yang tak elok. Kalau dia bertaubat, dia kafaah tadi kepada taubat. Kalau dah bertaubat, jangan kita buang pula dia. Kalau dia pasal orang yang bertaubat daripada dosa, dia sama macam orang tak berdosa. Tak boleh kita letakkan alasan bahawa dia pernah buat salah, kita tolak semua sekali. Tak boleh. Kalau kita buat macam tu, masalah nanti. Mana ada orang tak pernah berdosa? Kan? Macam pernah menipu. Dia macam mana? Mana orang tak pernah menipu kan? Tersilap cakap ke dan sebagainya, tertipu ke? Kalau bertaubat dah, jalanlah. Syarat pertama bukan masalah tak berdosa. Dah bertaubat ke belum? Kalau berdosa dah bertaubat ke belum? Nabi kata memang umur tadi dia utamakan. Macam Nabi letakkan apa untuk jadi ketua tentera dan sebagainya, Nabi letak umur. Umur tu antara Nabi letak. Dia tak lepas daripada semua sekali hafal Quran, semua sekali sekian, boleh letak umur. Dan maksudnya kalau memang ternyata dia masih berjudi, Dia tak salah. memang Tak salah. kita boleh wakilkan. Ya boleh. Pasal memang dia setara. Memang tak setara. Dia setara. Kalau dia kata bapak, tak boleh buang dah. Bapak betul, bapak perempuan, budak perempuan tu ni bapak. Katakan bapak dia tak senonoh sekali pun macam ni perangai. Tak boleh buang, itulah bapak dia. Itulah wali dia. Nak buang mana? Nak buang cik, nak bertolak ke siapa? Wali hakim. Macam mana asal wali hakim pula dia bagi bapak betul? Takkan nak buang dia? Bapak dia tak layak. Layak tak, macam nak buang bapak daripada jadi bapak. Pasal bapak ni wali mujbir. Macam mana kita nak buang dia? Bapak tu pun sendiri setuju nak Kalau bapak tu setuju lepaskan tak apa. Soalan sekarang ni bapak itu tak boleh hilang dengan datuk. Datuk datang, aku nak take over. Tak boleh. Adik-beradik nak take over. Tak boleh. kalau bapak tu sendiri dia Bapak Ya, saya tahu itu dia lepaskan hak dia. Soalan sekarang ni dia bapak. Macam mana kita nak buang dia itu yang jadi kes. Masalah apa? Wali yang mursyid ni tadi boleh kena bila time kita pilih-pilih ramai. Mana among adik-beradik, among bapak saudara, among sepupu ke? Yes. Boleh style pilih. Tapi bila style berkena bapak itu sendiri, tak boleh buang bapak dia. Tapi kalau bapak tu dia insist nak jadi walaupun dia tak layak dalam Dia bapak. Dia bapak. Ya. Dia bapak. Ya. Dia bapak. Tak boleh kita tak boleh buang pasal dia tak hilang kelayakan jadi wali. Dia pasal apa? Dia memang bapak. Contoh macam dia provide everything. Dia katakanlah dia seorang yang perangai tak senonoh. Tapi provide budak tadi untuk belajar, untuk sekian, dia yang jaga. tapi kalau dari segi Islam dia memang is not a practicing Muslim. Memang ramai. Kita jumpa di sini. Sah Dia memang bapak. He's still a father. Dalam konteks ini banyak orang persoalkan. Macam kita kata contoh macam contoh sini macam ketika mana Najasyi kan dia wali hakim gitu kan. Kalau dia kata hakim Mahkamah Britain, kerajaan Britain boleh take over nikahkan kita dekat Britain. Kan kalau nikah kan, kita kata either wali bapa atau wali hakim. Wali hakim ni tadi katakanlah hakim tadi kafir. Kerajaan yang kafir. Contoh macam pergi kat Britain nak nikah. Nikah tu kan dia buat di mahkamah. Mahkamah tadi orang tu minum toddy. Kan hakim mahkamah Britain kan tak minum wine. Kecuali Muslim je lah. Kalau kafir memang confirm dia minum. Tapi sah. Boleh pernikahan tu disahkan. Soalan boleh sahkan tak? Sah. Asal bapak dia yang fasik dia tak lepas lah? Soalan simple je. Kenapa yang kafir ni jadi kerajaan boleh nikahkan dan sah, kenapa bapak dia tak sah? Ini soalan balik. Orang kita dia pelik sikit. Dia kata nak lepas kepada siapa? Kalau abang adik-beradik betul. Macam abang, adik, sekian sebagainya, adik tu lagi baik daripada abang. Actually tak ada masalah lah. Timbul tajuk pilihan tu dibuat. Sekarang ni bapak tak boleh diganti dengan bapak lain. kalau anak dia yang perempuan tu refuse bapak dia jadi wali. Atas alasan apa? Dia kata bapak dia tak. Dia tak boleh. Dalam borang mahkamah, dalam borang dia dua je. Tak sah taraf. Maksud dia bapak tu dengan bapak betul dia. Maksud dia niat nikah. Boleh. Dia tak nak bapak jadi wali sebab apa? Tak sah taraf. Sebab contoh macam kelahiran dia bawa surat beranak dia, surat nikah bapak dia. Jarak bapak dia dengan pernikahan dengan dia tu contoh macam lepas 3 bulan dia lahir. Lepas 3 bulan dia lahir. Di situ dia boleh refuse bapak dia jadi wali. Adapun berkenaan dengan tajuk lain tak. Tak betul lah bapak dia jadi wali. Mana boleh?
tajuk pasal asas pertama tadi, ada orang kata macam wali fasik tak boleh. Saya okey, saya setuju. Bila kenaan dengan pilihan. Tapi kadang ada kata bapak betul tak boleh buang. Okey, dia kata kena tukar wali hakim. Habis wali hakim kalau yang mabuk todi tu boleh Ustaz? Kan di mahkamah Britain kita nikah boleh sah. Faham tak? Anda boleh dinikahkan di mahkamah Britain. Faham tak? Tak perlu datang kat situ Tok Imam pakai bilat tak. Pasal pernikahan oleh kerajaan sah. Kerajaan kafir sah. Kenapa bapak wali tak lepas? Bapak tak kafir ni, Muslim fasik je. Buat dosa. Kenapa nak kata tak sah? Saya soalan tu je. Macam nak buang bapak? Bapak tu bapak lah, main benih dia. Takkan dia kata macam kecuali bukan bapak dia, dia kita persoalkan lain. Kalau yang bapak dia main benih dia, takkan dia kata macam awak tak jadi wali. La ilaha syarikalah. Budak tu sekolah lu dia yang hantar. Budak tu belajar dia yang keluar duit. Tiba-tiba awak tak sah jadi wali. Apa hal? Faham? Jelas, okey? Kepada adik-beradik lah, bukan. Kan. Okey, baik. Wallahu a'lam.